Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Mastura dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 34. Tajuk kajian kami adalah cabaran pembelajaran atas tarian yang dihadapi oleh mahasiswa khususnya pelajar USM. Nama saya Jacqueline Ting. Sekarang saya akan membentangkan tentang pengenalan kajian ini. Tujuan kami melakukan kajian ini disebabkan wujudnya gaya pembelajaran baru ketika situasi COVID-19, iaitu pembelajaran sepenuhnya secara atas talian dan tidak lagi secara bersemuka. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dalam kalangan pelajar serta pengajar, sama ada di peringkat sekolah maupun universiti. Oleh itu, kajian ini dilakukan kepada mahasiswa, terutamanya pelajar dari Universiti Sains Malaysia, berkenaan cabaran yang mereka hadapi semasa pembelajaran atas tarian dan dapat mengetahui cara yang berkesan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat beberapa persoalan kajian dalam kajian ini, iaitu apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar USM sepanjang mereka mengharungi pembelajaran secara atas talian. Adakah belajar secara atas talian berbeza jika berada di kolej dan di rumah? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi memudahkan pelajar untuk belajar secara atas talian? Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Pertama, mengenal pasti impak pembelajaran atas talian terhadap mahasiswa. Kedua, mengenal pasti cabaran-cabaran pembelajaran atas talian yang dihadapi oleh mahasiswa khususnya pelajar USM. Ketiga, mengenal pasti langkah untuk menangani cabaran pembelajaran atas talian. Terdapat 3 kepentingan dalam kajian ini. Hasil kajian ini penting untuk mengenal pasti impak pembelajaran atas talian terhadap mahasiswa supaya pihak universiti mengetahui situasi yang dihadapi oleh mahasiswa semasa pembelajaran atas talian. Oleh sebab pandemik COVID-19 yang berlaku, segala pembelajaran secara fizikal dibatalkan dan pembelajaran dijalankan secara atas talian. Selain itu, hasil kajian ini penting untuk menentukan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa USM dan melaksanakan kaedah bagi mengurangkan cabaran pembelajaran atas talian. Pelajar tidak dapat berkunjung ke perpustakaan untuk mendapat bahan rujukan tambahan disebabkan oleh COVID-19 pandemik. Akhirnya, hasil kajian ini penting untuk menentukan cara-cara yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa semasa pembelajaran secara atas talian. Ini adalah supaya pihak universiti dapat mengeluarkan cara untuk membantu pelajar dan pembelajaran secara atas talian dapat dijalankan dengan lebih lancar. Selamat sejahtera Dr. Mastura. Nama saya Chanichi dari Pusat Pengajian Pengurusan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti impak pembelajaran atas talian terhadap mahasiswa. Antara impak pembelajaran atas talian terhadap mahasiswa adalah kesihatan mental dan emosi mahasiswa terjejas. Pembelajaran atas talian telah mempengaruhi tahap aktiviti fizikal mahasiswa kerana para mahasiswa perlu memperuntukkan lebih banyak masa belajar di tempat komputer tanpa bergerak. Sekiranya perkara ini masih berterusan, akan menjejaskan kesihatan mahasiswa dalam penglihatan dan otot. Seterusnya, keberkesanan pembelajaran merosot. Terdapat ramai mahasiswa tidak dapat mempelajari secara berkesan disebabkan teknologi komunikasi yang terhad dan menyebabkan mahasiswa kehilangan tumpuan di dalam kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran atas talian sedang berjalan. Selanjutnya, pengajaran dan pembelajaran atas talian adalah bebas kerana tidak diselia oleh pensyara. Oleh hal yang demikian, mahasiswa akan menjadi semakin malas dan tidak bermotivasi ketika pembelajaran. Jadi, prestasi mahasiswa akan semakin menurun. Akhir sekali, mahasiswa hendaklah menanggung kos pembelajaran yang tinggi. Ramai mahasiswa dari keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli wifi dan komputer riba. Maka hal ini menyebabkan pelajar tidak dapat mengakseskan internet sewaktu pembelajaran atas talian sedang berjalan. Oleh itu, pelajar terpaksa menjimatkan kos sara hidup demi membeli pakej data dengan harga yang mahal bagi melancarkan proses pembelajaran. Selamat sejahtera Dr. Mastura. Nama saya Chin Pei-Yun dari Pusat Pengajian Pengurusan. Sekarang saya akan membentangkan cabaran-cabaran pembelajaran atas talian yang dihadapi oleh mahasiswa. Cabaran pembelajaran atas talian yang dihadapi oleh mahasiswa ialah kekurangan sumber liputan internet atau capaian wifi yang rendah. Internet yang baik merupakan unsur yang paling penting dalam menjalankan pembelajaran atas talian. Mahasiswa yang tidak mempunyai akses internet akan menghadapi banyak masalah seperti banyak tertinggal berbanding dengan orang lain dari segi akademik. Selain itu, mahasiswa sering menghadapi masalah seperti tidak dapat melihat
atau mendengar dengan jelas, terutamanya cara menjalankan kelas dengan menggunakan Google Classroom yang secara tatap muka. Cabaran yang seterusnya ialah mahasiswa kekurangan motivasi diri. Segelintir pelajar gagal dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran baru dan akhirnya menyebabkan gangguan negatif terhadap motivasi diri pelajar. Sebahagian pelajar berpendapat bahawa belajar dari rumah telah membuat mereka kehilangan banyak motivasi. Hal ini demikian kerana mereka berasa platform yang digunakan untuk pembelajaran atas talian sangat membosankan. Ini telah menyebabkan mereka tidak mempunyai motivasi untuk melibatkan diri atau menumpu perhatian dalam sesi kelas atas talian. Akhir sekali, mahasiswa menghadapi cabaran dalam pengurusan masa ketika pembelajaran atas talian. Hal ini demikian kerana pembahagian masa mereka di antara keluarga, aktiviti sosial, pembelajaran, dan pekerjaan adalah tidak seimbang. Tambahan pula, tugasan yang diberi semasa pembelajaran atas talian lebih banyak berbanding dengan pembelajaran secara tatap muka. Selain itu, mahasiswa selalu melengah-lengahkan masa untuk belajar dan selalu mengulang kaji sehari sebelum ujian. Kegagalan menguruskan masa semasa pembelajaran atas talian telah menyebabkan pelajar menggunakan lebih banyak masa untuk menyelesaikan tugas atau menghantar tugasan yang tidak berkualiti. Antara langkah untuk menangani cabaran-cabaran pembelajaran atas talian adalah penggunaan berbagai platform dan aplikasi atas talian yang baik. Didapati berbagai platform dan aplikasi secara atas talian boleh digunakan seperti Zoom, Webex, WhatsApp dan Facebook bagi lebih berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran atas talian. Pembelajaran atas talian juga boleh menggunakan rangkaian elektronik seperti rakaman video. Rakaman video ini dapat disampaikan dengan melalui PowerPoint yang mengandungi bahan khusus pembelajaran dan gabungan auditori dengan muka pensyara, supaya dapat menghemat penggunaan kuota internet pelajar. Di samping itu, penawaran internet percuma yang berkelajuan tinggi kepada semua mahasiswa. Pihak kerajaan memberikan skim bantuan kewangan kepada semua mahasiswa bagi meringankan beban tanggungan kos sara hidup mereka. Tamsilnya pelajar mendapat bantuan prihatin nasional sebanyak RM200. Oleh hal yang demikian, mahasiswa boleh menggunakan wang tersebut dengan membeli pakej internet data yang berkelajuan lebih tinggi. Langkah yang terakhir untuk mengatasi cabaran pembelajaran atas talian ialah dengan menguruskan masa secara efisien. Mahasiswa haruslah menguruskan masa dengan membuat jadual harian. Mahasiswa boleh membahagikan waktu belajar, waktu hiburan serta waktu bekerja. Hal ini membolehkan mahasiswa mempunyai kehidupan yang lebih teratur. Selain itu, mahasiswa juga boleh menyenaraikan tugasan seperti kuis, peperiksaan, dan lain-lain aktiviti pembelajaran yang perlu disiapkan dan tarikh penghantarannya. Dengan menggunakan cara ini, mahasiswa tidak akan terlepas sebarang tugasan dan dapat menyelesaikannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Nama saya Ahmad Mizuddin bin Ahmad Tamizi dan hari ini saya akan menerangkan mengenai kaedah metodologi yang digunakan dalam hasil kajian kami. Metodologi bermaksud satu sistem yang digunakan merangkumi kaedah dalam menjalani sesuatu kegiatan. Jadi, terdapat beberapa cara yang kami lakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder bagi kajian kami. Untuk mendapat data primer, kami telah menggunakan kaedah soal sidik di mana kami telah menyediakan Google Form mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi mahasiswa dalam menjalani pembelajaran di atas talian ini, khususnya pelajar USM. Kami telah menyebarkan soal sidik tersebut kepada semua pelajar USM dalam tempoh masa seminggu untuk mereka isi dan menjawab soal sidik tersebut. Hasil daripada kajian soal sidik tersebut, kami boleh analisis bagi mengetahui sebenarnya apakah yang menjadi masalah bagi pelajar USM khususnya dalam menghadapi pembelajaran di atas talian ini. Untuk mendapatkan data sekunder pula, kami telah melayari beberapa laman web rasmi Kementerian Agama Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi bagi mendapatkan data-data ataupun analisis yang telah mereka lakukan mengenai masalah ini. Dengan menggunakan kaedah ini, kami dapat memperoleh kedua-dua data primer dan juga data sekunder secara tepat dan juga jitu. Hal ini demikian, kami memerlukan data sekunder bagi mengetahui secara umumnya apakah yang menjadi permasalahan bagi setiap pelajar dalam menghadapi pembelajaran di atas talian ini. Dan untuk data primer pula, kami memerlukan pelajar USM sendiri untuk memberi respon ataupun maklum malas kepada kami supaya kami dapat menganalisis sendiri apakah yang menjadi permasalahan bagi pelajar-pelajar khususnya di Universiti Malaysia. Jadi itu saja daripada saya. Jadi kita akan terus kepada bahagian kesimpulan. Nama saya Cheng Wan En. Saya akan membuat kesimpulan tentang data-data yang kami memperolehi melalui soal selidik yang disediakan.
Dalam soal selidik ini, kami membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, dan bahagian C. Dalam bahagian A, kami mengumpul data peribadi pelajar-pelajar, seperti umur, jantina, gaum, dan lain-lain. Terdapat 34 pelajar yang menjawab soal selidik ini. Dalam bahagian B, kami mengumpul data berkenaan keadaan dan kaedah pelajar semasa menjalankan pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, dalam bahagian C, kami mengumpul pandangan pelajar USM tentang tahap kepuasan mereka semasa menjalankan pembelajaran atas talian. Kami menyediakan skala dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju untuk dijawab oleh pelajar semasa menjalankan soal selidik ini. Perincian tentang data yang kami dapat akan dibentangkan oleh rakan sekumpulan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Nama saya Alif Azrul bin Yusuf, merupakan pelajar Pusat Pengajian Pengurusan. Hari ini saya akan membincangkan mengenai data yang kami peroleh berdasarkan kajian yang telah kami lakukan. Data pertama, kami bertanyakan kepada pelajar Universiti Sains Malaysia berkenaan pusat pengajian yang mereka ambil di Universiti Sains Malaysia. Jadi kami mendapat tahu bahawa 61.8% daripada responden kami merupakan pelajar dari Pusat Pengajian Pengurusan, manakala 11.8% daripada responden kami merupakan pelajar dari Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan, dan 8.8% daripada responden kami merupakan pelajar daripada Pusat Pengajian Sains Komputer. Pada slide kedua ini, kami bertanyakan kepada pelajar berkenaan tempat mereka menjalani pembelajaran seatas talian ini. Oleh itu, kami mendapati bahawa 88.2% daripada responden kami sedang menduduki kelas atas talian di rumah, manakala 11.8% daripada responden kami menjalani pembelajaran seatas talian di kolej. Seterusnya, kami bertanya kepada mereka berkenaan adakah tempat yang mereka berada sekarang sesuai untuk pembelajaran di atas talian. Kami mendapati bahawa 67.6% daripada responden mengatakan ya bahawa tempat mereka sesuai, manakala 32.4% tidak setuju berkenaan tempat mereka sesuai untuk pembelajaran di atas talian. Untuk slide keempat, kami bertanyakan kepada mereka yang manakah menjadi tempat paling sesuai untuk mereka menjalani pembelajaran di atas talian, sama ada di rumah, kolej ataupun perpustakaan. Oleh itu kami mendapati bahawa 44.1% memilih rumah sebagai tempat terbaik untuk mereka menjalani pembelajaran atas talian, manakala kolej mendapat 35.3% daripada responden kami. Manakala perpustakaan mendapat 20.6%. Oleh itu, kami mendapati bahawa rumah merupakan tempat paling sesuai untuk mereka menjalani pembelajaran di atas talian. Kami bertanyakan juga kepada responden kami berkenaan apakah teknologi yang digunakan oleh mereka ketika sesi pembelajaran atas talian. Majoriti daripada responden kami menggunakan telefon bimbit untuk menghadapi sesi pembelajaran atas talian. Seterusnya, selama 27 orang responden kami memilih komputer riba sebagai teknologi yang mereka gunakan ketika sesi pembelajaran atas talian. Ada juga yang menggunakan komputer dan juga tablet, yang mana masing-masing sebanyak 26.5% ataupun sebanyak 9 orang, dan juga tablet yang mempunyai sebanyak 4 orang. Kami bertanyakan kepada responden kami berkenaan sambungan internet manakah yang mereka gunakan pada sesi pembelajaran atas talian. Oleh itu, kami mendapati bahawa Wi-Fi merupakan sambungan internet yang paling ramai digunakan oleh responden kami, iaitu sebanyak 70.6%. Manakala, mereka juga menggunakan hotspot untuk menghadapi sesi pembelajaran atas talian. Dan jumlah mereka adalah sebanyak 26.5% daripada responden kami. Akhirnya, kami bertanyakan kepada mereka, adakah gadget yang mereka gunakan memudahkan mereka belajar secara atas talian? Dan tidak mengejutkan bahawa sebanyak 94.1% daripada responden kami memilih ya sebagai jawapan mereka, kerana mereka merasakan gadget amat memudahkan urusan mereka dalam belajar secara atas talian. Oleh itu, kami bertanyakan kepada para pelajar berkenaan masalah yang mereka hadapi ketika pembelajaran secara atas talian. Berikut merupakan jawapan yang mereka berikan. Pertama, line yang tidak menentu dan sukar untuk memahami pembelajaran. Seterusnya, internet yang tidak stabil. Selain itu, sambungan internet yang perlahan. Sama juga internet yang perlahan, internet yang slow. Kelajuan internet perlahan, masalah berkaitan capaian internet, masalah pengurusan masa, masalah mengenai data telco, dan masalah mengenai internet yang tidak stabil. Dan akhir sekali, kami bertanyakan kepada responden berkenaan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menambah baik kaedah pembelajaran atas talian. Dan berikut merupakan jawapan yang diberikan oleh mereka. Pertama ialah menguatkan capaian internet, seterusnya mengurangkan tugasan online, dan seterusnya pihak universiti menanggung data setiap pelajar. Dan itu mereka juga tidak mempunyai cadangan lain.
dan juga mereka mencadangkan untuk mengurangkan assignment yang diberikan, dan akhir sekali ialah mereka memberikan talian internet yang lancar kepada semua pelajar. Baiklah, sekian. Itu saja daripada saya. Terima kasih.